wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita terpilih oleh Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah-rumah Allah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf di dalam rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur, Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Untuk tajuk malam ini, insyaAllah kita akan masuk tajuk yang baru, bab yang baru berkaitan dengan mentaati kepimpinan, mentaati pemimpin. Tajuk untuk malam ni adalah kewajipan mentaati pemimpin. Kewajipan mentaati pemimpin. Jadi ada beberapa isu yang kita akan utarakan sebentar lagi insya-Allah, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta orang yang memegang urusan, yakni para pemimpin di kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara salah satu ayat yang menceritakan tentang mentaati pemimpin. Kemudian dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak selepas daripada aku akan ada pemimpin-pemimpin yang memonopoli harta, dan perkara-perkara yang kamu pasti akan mengingkarinya. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita ingin perintahkan kepada sesiapa dalam kalangan kami yang menghadapinya? Ya Rasulullah, kalau kami menghadapi situasi seperti itu, seperti apa? Seperti mana pemimpin yang memonopoli harta. Jadi sahabat ni tanya, macam mana kami nak buat? Macam mana kami nak tahu? Dan macam mana kami nak uruskan pemimpin seperti itu? Maka baginda kata apa? Hendaklah kamu menunaikan kewajipan yang dikenakan ke atas kamu, dan mohonlah kepada Allah perkara yang menjadi hak kamu. Nabi kata apa? Hendaklah kamu taat kepada pemimpin dan pohonlah kepada Allah. Okey, itu satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah
wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Sesiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang menderhakai aku, maka dia telah menderhakai Allah. Dan barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka dia telah mentaati aku. Dan sesiapa yang menderhakai pemimpinnya, maka dia seolah-olah telah menderhakai aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang wajib kita taat kepada para pimpinan. Okey. Tuan-tuan, hukum kita mentaati para pemimpin adalah wajib berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian banyak lagi hadis-hadis sebenarnya, nanti kita akan bacakan juga. Jadi itu antara beberapa hadis yang menyatakan tentang kewajipan kita mentaati pemimpin. Contohnya dalam ayat Al-Quran tadi, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat pada Allah, taat pada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Cuma dalam ayat itu Allah menyatakan 3 perkara. 1, taat pada Allah. 2, taat pada Rasul. Yang kedua-dua ni wajib tanpa alasan. 2 perkara ni wajib, tapi berbeza kepada taat pada pemimpin. Yang ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang pemimpin itu suruh. Okay. Kenapa dibezakan? Kalau tuan-tuan perhatikan ayat itu, Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul, tapi Allah tak sebut wa ati'u ulil amri. Dia ada beza dekat situ. Jadi kepada Allah kita wajib taat, kepada Rasul kita wajib taat, tetapi kepada pemimpin kita wajib, cuma tidak pada perkara-perkara maksiat. Kita wajib taat pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik sahaja. Perkara-perkara maksiat kita tak wajib taat pada pemimpin. Kalau pemimpin itu menyuruh kita melakukan perkara yang maksiat, maka kita boleh tolak arahan dia. Kalau seorang bos itu dia suruh kita pergi buat bukan-bukan, maka kita sebagai pekerja kita boleh ingkar pada arahannya, walaupun kita terpaksa dibuang kerja. Kalau bos tu tak bagi kita pergi solat, kita boleh ingkar pada arahan dia, kerana arahan Allah lebih kuat dan lebih tinggi. Walaupun kita terpaksa dibuang kerja sekalipun, tak apa. Yang penting kita laksanakan perintah Allah. Kita tak wajib taat pada pemimpin tadi. Sebab apa? Sebab dia tak bagi kita pergi solat. Jadi pada pemimpin kita wajib taat selagi mana dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin, sama ada dia suka ataupun dia tak suka pemimpin tu. Nabi sebut ni, dia wajib taat pada pemimpin tu, walaupun dia suka ataupun dia tak suka, dia wajib taat. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali selagi mana dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat. Fala sam'a wala ta'ata, jika dia suruh kita buat maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat pada dia. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, hadis itu jelas, dia bagi petunjuk wajib taat, sama ada kita suka pada dia ataupun tak suka pada dia. Ustaz, saya tak undi dia pun dulu,
Ni saya sebut umum ni. Saya tak undi dia, jadi saya tak suka dia. Walaupun tak suka, wajib taat. Dengan syarat selagi mana dia tak pernah suruh kita buat maksiat. Dia tak pernah suruh, wahai rakyatku, hendaklah kamu minum arak ramai-ramai. Jom kita pergi konsert dan minum arak ramai-ramai. Jom kita buat satu pesta, kita minum arak ramai-ramai. Tak ada. Selagi mana dia tak suruh buat macam tu, kita taat pada dia. Arahan itu sahaja yang kita tolak. Arahan yang baik kita ikut. Okey, ni saya sebut umum ni, tak sebut apa pun. Umum. Jadi tuan-tuan, selagi mana dia pemimpin, wajib kita taat kepada dia, walaupun kita dalam keadaan tak suka pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, wa syiraru a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin, kata Nabi, adalah mereka yang kamu suka dan mereka yang suka pada kamu. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kita suka pada dia dan pemimpin tu suka pada rakyat dia. Itu adalah sebaik-baik pemimpin. Dan sebaik-baik pemimpin juga adalah pemimpin yang rakyatnya doakan dia dan dia doakan rakyat dia. Itu adalah sebaik-baik pemimpin. Manakala seburuk-buruk pemimpin, kata Nabi, adalah pemimpin yang kamu benci dia dan dia benci pada kamu. Itu adalah seburuk-buruk pemimpin. Dan kamu melaknat mereka, mereka laknat kamu balik. Kita marah dia, dia marah balik. Itu adalah seburuk-buruk pemimpin. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-saif? Wahai Rasulullah, kalau saya jumpa pemimpin yang seburuk-buruk pemimpin itu, boleh tak kita perang mereka dengan pedang? Kalaulah kami dapat pemimpin yang tak baik macam tu, kita benci dia, dia benci kita. Kita marah dia, dia marah kita balik. Boleh tak kalau saya lawan dia dengan pedang? Boleh tak saya tembak je muka dengan pistol? Tengok jawapan Nabi. Nabi kata apa? La ma aqamu fikumus salah wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan minat ta'ah. Nabi kata apa? Tidak, jangan buat macam tu. Walaupun dia tak suka pada kamu, rakyat pun tak suka pada dia, jangan sesekali angkat pedang dengan dia. Selagi mana mereka solat bersama kamu, dan jika kamu melihat sesuatu yang kamu benci daripada pemimpin kamu, maka bencilah pada perbuatannya sahaja. Bencilah pada perbuatannya sahaja, dan jangan meninggalkan taat kepadanya. Kalau dia benci, kita benci dia macam mana sekalipun, dia cakap je kita menyampah, dia buka je mulut kita menyampah dengar. Benci pada perbuatannya sahaja, tapi wajib taat pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jawapan Nabi ni seolah-olah apa? Ustaz, jawapan dia macam tak puas hati lah. Kita dah benci, macam mana nak taat, Ustaz? Betul, logik. Kita dah benci orang tu, macam mana kita nak taat pada dia? Macam susah lah sikit. Susah lah sikit nak taat tu. Sebab apa? Sebab kita dah tak suka pada dia. Macam mana nak taat pada dia? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, kata Nabi, kamu tetap taat dan
benci pada perbuatan dia sahaja. Jangan kamu angkat pedang, jangan kamu pergi tembak muka dia, tak payah. Benci juga, tapi wajib taat. Kenapa jawapan Nabi macam tu? Okey, saya bagi contoh. Ketika mana berlaku krisis di Syria beberapa tahun yang lepas, sewaktu kehancuran Syria bermula, rejim Bashar Assad, penduduk rakyat Syria ni ramai duk benci dengan Bashar Assad ni. Sebab apa? Sebab dia bunuh ramai rakyat Syria, terutamanya yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia bunuh ramai rakyat Syria. Maka rakyat Syria ni ramai yang benci, dan ramai yang kalau boleh kita nak bunuh je Bashar Assad ni. Tapi tuan-tuan, ketika itu muncul seorang ulama di Syria. Nama dia siapa? Syekh Ramadan Al-Buti almarhum. Dia dah meninggal. Tuan-tuan ingat tak dia kenapa? Dia mati di bom. Dia mati di bom ketika mana? Ketika dia duduk ceramah ni, duduk kuliah dekat masjid, ada orang datang bom dia. Ingat peristiwa 2013. Kalau tuan-tuan alert dengan berita-berita seperti itu, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, buku-buku dia banyak kita baca. Antara dia Fiqh Sirah. Antaranya Fiqh Sirah. Jadi dia dibom ketika mana sedang menyampaikan kuliah di masjid. Antara pendapat dia, dia kata apa? Dalam orang rakyat duk benci dengan Bashar Assad ni, tapi Syekh Ramadan Al-Buti kata jangan lawan dia. Jangan kita berperang dengan dia. Sebab apa? Boleh jadi ia akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, dia cakap. Jadi bila dia mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ramai orang, maka ramailah duk benci dengan dia. Kenapa ulama syekh macam ni? Kenapa syekh seolah-olah sokong Bashar Assad? Sebenarnya dia tak sokong pun. Dia cuma ikut pendapat dia berdasarkan apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Pendapat dia sama dengan apa yang disebut dalam hadis ni. Kita tak suka pada dia sekalipun, dia benci, dia buat apa sekalipun, kita benci pada perbuatan dia, tapi jangan tinggalkan taat pada dia. Kita tetap wajib taat, kata Syekh Ramadan ni. Akhirnya apa yang jadi pada dia? Satu hari dalam satu siri kuliah dia di masjid ketika itu, pada 21 Mac 2013, selepas solat maghrib, waktu macam ni, ada seorang pemuda lelaki berumur 18 tahun. Dia datang dalam masjid tu, dia duduk belakang. Dia duduk belakang dalam 5 minit, 10 minit. Tak adalah sini, ni tak ada kot. Jangan ada pula macam tu. Dia buat apa? Dia pakai baju, dalam dia ada bom C4. Tuan-tuan tahu C4? Tak tahu, tak apa. C4, C4. Dia pakai dekat baju dia, bahan letupan. Dalam 5 minit dia lari ke depan, dia meletupkan badan dia, letupkan diri dia, dan terkena serpihan-serpihan bom tu pada Syekh Ramadan Al-Buti, dan akhirnya dia meninggal di hospital. Atas sebab apa? Sebab bom tu tadi. Jadi tuan-tuan, dan bukan dia seorang je yang mati. Ada 53 orang lagi yang mati sebenarnya, yang duduk dalam masjid tu. 53 orang mati, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti tu. Habis kena bom, muka-muka dia, badan dia pecah. C4 ni memang satu bom yang kuat. Kalau letak dekat bangunan masjid ni, boleh hancur masjid. Dia pakai dekat baju, dalam badan dia,
Dia pakai kot, dalam dia ada bom, dia pergi depan. Jadi tuan-tuan, ketika itu habis meletup satu masjid tu, 53 orang mati. Sebab apa? Sebab Syekh Ramadan Al-Buti mengeluarkan pendapat yang lain daripada lain. Dia kata jangan lawan Bashar Assad tu, wajib taat. Kita benci dia pun wajib taat. Dia ikut apa? Ikut hadis Nabi tadi. Tapi orang marah sangat pada dia, sampaikan boleh jadi dia dibom. Jadi tuan-tuan, tu seorang ulama Syria, 2013 kes itu berlaku. Dia dibom kerana apa? Kerana bertentangan pendapat dengan para ulama. Bertentangan pendapat dengan rakyat-rakyat yang lain. Tapi dia ikut pendapat Nabi dalam hadis ni, dia kena bom. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita ni walaupun benci macam mana pun dekat pemimpin tu, janganlah sampai kita tembak dia. Jangan kita pergi angkat parang dengan dia. Tak perlulah kita pergi tembak, bunuh dia, tak payah. Benci pun benci pada perbuatannya sahaja, tapi kita tetap wajib taat kepada pemimpin tersebut. Kita wajib taat pada pemimpin tersebut. Sebenarnya memang hadis Nabi dah banyak sebut. Antaranya apa? Nabi akan kata yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Kata Nabi, akan datang selepas daripada aku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Dia jadi pemimpin tapi dia tak jadikan hadis Nabi sebagai petunjuk dia. Dia tak jadikan Nabi dan para sahabat sebagai contoh. Nabi dah sebut dah lama dah, akan datang zaman tu pemimpin yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Dan akan ada di kalangan mereka pemerintah-pemerintah yang hati mereka bagaikan hati para syaitan dan dalam jasad seorang manusia. Nabi sebut dah, dia muka je orang, tapi hati dia syaitan sebenarnya. Nabi dah sebut dengan jelas dalam hadis ni. Maka seorang sahabat Nabi bertanya, Huzaifah Al-Yamani, dia tanya, ya Rasulullah, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalik. Wahai Rasulullah, kami ni risau, lepas kau dah tak ada, kami dah tak ada dah petunjuk-petunjuk yang kami nak mohon pertolongan, dah tak ada dah. Jadi kalau kami dapat pemimpin seperti itu, apa yang kami nak buat ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Hadis yang lain Nabi sebut juga, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Kata Nabi, wahai Huzaifah, dengar dan taat kepada pemerintah seperti itu, walaupun kamu dipukul belakang kamu, walaupun harta kamu dirampas, dengar dan taat. Susah betul arahan Nabi ni. Walaupun kita ditindas macam mana sekalipun, Nabi kata apa? Dengar dan taat pada dia. Tuan-tuan, hadis itu juga hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis itu menunjukkan kepada kita bahawasanya perbuatan memberontak terhadap pemerintah adalah haram secara ijma'. Dilarang, haram hukumnya kita memberontak. Tak boleh kita pergi buat kumpul ramai-ramai, kita pergi dekat pejabat dia, kita tembak dia. Tak boleh. Tak boleh. Dengar dan taat. Walaupun pemimpin itu, kata Nabi,
Muka je orang, tapi hati syaitan. Nabi yang sebut ni, bukan saya baca je. Jangan ada yang datang bom pula kejap lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya baca hadis Nabi dan saya kongsikan pendapat ulama. Antaranya Imam An-Nawawi, dia kata haram kita memberontak terhadap pemimpin yang jahat macam tu. Wajib dengar dan tahan. Habis tu sampai bila nak tahan, Ustaz? 5 tahun akan datang. Senang je kalau Malaysia ni 5 tahun lah. Undi balik. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, pengharaman tersebut berdasarkan pada perbuatan tersebut yang boleh membawa kepada fitnah, pertumpahan darah dan perpecahan, sehingga mudaratnya menjadi lebih besar berbanding kekalnya mereka di tampuk pemerintahan. Dua-dua tu mudarat. Dia kekal pun mudarat, dia jatuh kita memberontak pun lebih mudarat sebenarnya. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Jadi dia kata haram secara ijma' kita melakukan pemberontakan. Bersenjata ke, tak bersenjata ke, kita tetap haram melakukan pemberontakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya apabila seseorang itu telah dilantik menjadi pemimpin, sebaik-baiknya hendaklah mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai panduan utama dia. Dia perlu tengok macam mana para pemimpin dulu. Tak payah tengoklah ni, tengok para sahabat Nabi dulu. Macam mana Saidina Abu Bakar jadi pemimpin, macam mana Saidina Umar jadi pemimpin. Kita boleh tengok Saidina Umar Al-Khattab, apabila dia dilantik menjadi pemimpin, dia kata apa? Dia kata, sesiapa di kalangan kamu yang melihat pada diriku satu penyelewengan, dia bagi manifesto dia, dia bagi ucap tama dia. Kalau kamu nampak saya buat salah, kamu nampak saya buat jahat, maka luruskanlah aku. Kata Umar, kalau nampak aku buat salah, buat jahat, luruskanlah aku, betulkan, tegurlah aku. Ini baru betul pemimpin. Kemudian tiba-tiba seorang lelaki Arab Badui dia bangun. Demi Allah, wahai Umar, sekiranya kami mendapati kamu menyeleweng, nescaya kami akan luruskan kamu dengan pedang kami yang tajam ini. Arab Badui ni gangster sikit. Wahai Umar, kalau betul kau buat penyelewengan, kami tak cakap banyak, pedang kami ni akan meluruskan kau. Habis cerita. Tapi soalan dia, adakah Umar melakukan penyelewengan? Jawapan dia, tidak sama sekali. Sebab itu dia berani jamin. Sebab tu dia berani jamin, kalau aku salah, kau tegur aku. Sebab apa? Sebab dia tak buat salah pun. Dia tak buat salah pun. Nak kata apa? Dalam satu riwayat dalam satu riwayat ada mengatakan, Umar Al-Khattab dia pernah bagi satu ayat kata-kata. Dia kata apa? Jika mati seekor kambing di tebing sungai Furat kerana tak makan ketika mana aku menjadi khalifah. Dia kata apa? Jika mati seekor kambing yang tak makan kerana aku ketika itu jadi khalifah, nescaya aku akan takut kepada Allah dan Allah akan persoalkan aku di hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kambing mati pun dia takut. Umar Al-Khattab ni, sedangkan dia ni pemimpin manusia, bukan pemimpin kambing. Tapi dia kata apa? Kalaulah ada seekor je kambing mati disebabkan tak makan dan aku menjadi khalifah ketika itu, nescaya aku akan disoal di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Punya kuat dia punya prinsip Umar ni. Kalau boleh, binatang pun tak nak mati.
waktu dia jadi khalifah. Binatang pun cukup makan bagi dia. Umar Al-Khattab. Kalau boleh zaman dia jangan ada seekor pun ayam tak makan. Bukan manusia, manusia lagi lah, manusia mesti kena makan. Ayam mati pun dia rasa bersalah. Kambing mati pun dia rasa bersalah. Allah, apalah aku ni, kambing pun mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa? Punya kuat prinsip yang dipegang oleh Saidina Umar Al-Khattab. Sebab tu dia kata apa? Jangan, kalau nampak aku melakukan kesalahan, tegurkan aku, luruskanlah aku. Maka Arab Badui ni bangun, kau tunggu, pedang aku akan hinggap kat muka kau. Tapi tuan-tuan, tak berlaku seperti itu. Sebab apa? Sebab Saidina Umar adalah seorang pemimpin yang sangat adil, sangat baik, sangat menjaga kebajikan rakyatnya. Itu barulah pemimpin yang baik dan pemimpin yang bagus. Itu baru seorang, Umar Al-Khattab. Ambillah contoh-contoh yang lain. Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua contoh-contoh baik. Tapi memang dah Nabi sebut dah, akhir zaman pemimpin-pemimpin dia tak akan tengok dah sunnah-sunnah Nabi ni. Dia dah tak tengok dah apa contoh-contoh sahabat ni. Itu lantak dia lah, dia kata. Dia tak jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai panduan. Memang dah Nabi sebut dah lama dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu Saidina Umar Al-Khattab. Ketika mana dia jadi khalifah, Umar Al-Khattab ni bijak dalam bab pengurusan. Dia akan memberikan bahagian-bahagian dia untuk dijaga oleh sahabat lain. Contohnya bila dia dah tawan Rom dan Parsi ketika itu, jadi semua tu jadi wilayah Arab. Dia tak ada pecah-pecah. Satu wilayah tu dinamakan wilayah Arab. Kemudian barulah dipecah-pecahkan. Ni Syria, ini Mesir, yang ni Jordan, yang ni Kuwait, yang ni Bahrain dan lain-lain. Kalau ikutkan dulu, semua tu satu wilayah, semua tu satu pemerintahan. Umar Al-Khattab. Jadi ada satu negeri ni Mesir. Umar Al-Khattab lantik ketua kampung Mesir tu namanya Amru bin Al-As. Amru bin Al-As, sahabat Nabi juga. Dia jadi gubernur di Mesir ketika itu. Jadi bila dia duduk dekat pejabat dia, duduk kat Putrajaya, contoh Putrajaya pula, Mesir. Dia duduk kat Mesir, dia nampak bawah ni kalau buat masjid cantik ni. Kalau buat masjid ni cantik ni. Tapi ada satu pondok Yahudi kat situ. Ada satu rumah Yahudi dekat situ. Dia nak buat masjid, dia dah buat plan, dia dah lukis plan dah ni. Arkitek dah panggil, kontraktor dah panggil. Tiba-tiba dia kata, Amru, wahai bos Amru, kita nak buat masjid ni okey, tapi ada satu je masalah. Ada seorang pakcik Yahudi ni, dia tak nak jual tanah dia. Kita punya plan ni terkena rumah dia. Jadi dia tak nak jual pada kita tanah tu. Macam mana kita nak buat ni Amru? Amru bin Al-As kata apa? Buat je, robohkan rumah dia, halau dia, kita bagi pampasan. Macam biasalah, dapat pampasan. Jadi pergilah jumpa pakcik Yahudi tu. Pakcik Yahudi, bos Amru kata nak buat masjid, tapi kamu kena keluar daripada tanah ni. Pakcik Yahudi tu berkata apa? Jangan harap. Tak nak aku. Ini tanah aku bertahun-tahun, aku tak akan keluar daripada sini. Maka tuan-tuan, Amru bin Al-As dia tetap jalankan projek dia. Dia buat juga masjid tu. Pakcik Yahudi tu kata apa? Wahai Amru, kau jangan main-main. Aku akan jumpa dengan Umar Al-Khattab. Dia pergi jumpa bos terus. Dia pergi Madinah jumpa Umar Al-Khattab. Jumpa, wahai Umar. Umar tanya, kau nak apa ni? Itu kau punya anak buah Amru, dia nak buat masjid tapi dia ambil tanah aku. Apa cerita ni? Yahudi ni dia komen, mengadu pada Umar. Wahai Umar,
Amru bin Al-As, dia nak buat masjid. Masjid dia terkena dengan rumah aku, dia suruh aku keluar pula. Mana boleh macam ni, tak adil. Umar Al-Khattab punya marah waktu tu. Dia kata, pakcik ambil tulang unta tu dari sini. Pakcik tu ambil lah sebatang tulang unta. Dia ambil tulang tu. Umar buat apa? Dia ambil pedang dia, dia lukis satu garisan lurus dekat tengah. Dia lukis lurus tengah. Lepas tu dia buat macam ni. Dia lukis lurus tengah, dia buat macam tu. Pakcik kau bagi tulang ni dekat Amru. Pakcik Yahudi ni pun, takkan ni je, bagilah surat chop ke, kau bagi je. Kata Umar, bagi je tulang ni pada Amru. Maka dia pun balik Mesir, dia bagi pada Amru bin Al-As. Wahai Amru, ni Umar Al-Khattab bagi. Amru Al-As, dia tengok tulang tu, menggigil tangan dia. Yahudi ni garuk kepala. Apa jadi pada Amru ni? Itu pun gigil ke? Tulang je pun, itu pun menggigil ke? Pakcik Yahudi tu tanya, wahai Amru, kenapa kau takut sangat? Amru bin Al-As pun kata, dia telefon kontraktor bawah. Kontraktor, batalkan projek. Batalkan projek masjid tu, tak payah buat masjid. Yahudi ni pun makin pelik. Kenapa Amru? Tulang je pun kan? Maka Amru kata, engkau apa tahu? Kau nampak je tulang ni, tapi kau faham tak garisan tu dia tulis apa? Garisan lurus tengah-tengah tu apa maksud dia? Kata Amru bin Al-As, itu maksud dia apa? Umar bagi pesan, berlaku adil kepada setiap rakyat kamu. Lurus, jangan berat sebelah, lurus. Pakcik tu tanya, yang macam ni? Yang tanda ni pula, kalau aku tak adil, naas aku. Ini aku kena pancung jawab dia. Surat Umar senang je, lurus, potong. Amru bin Al-As baca, menggigil dia, tak payah tulis panjang-panjang. Nak kata apa? Umar Al-Khattab punya tegas dalam bab kepimpinan, adil. Padahal apa? Padahal yang mengadu tu Yahudi. Sebenarnya dia boleh je kata, engkau Yahudi, apa masalah engkau? Engkau Yahudi, kau punya pasal. Itu Amru, dia tahu apa dia buat. Dia boleh je cakap macam tu. Tapi Umar Al-Khattab, dia tetap adil pada setiap rakyatnya. Tak kira lah Yahudi ke, Islam ke, Melayu ke, Iban ke, adil. Semua mesti cukup makannya, termasuk kambing tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu nak tunjuk apa? Sebab tu kita bila jadi pemimpin, kita ambil contoh para sahabat ni, macam mana dia jadi pemimpin. Mereka dah tunjuk contoh yang baik, tapi kita ni degil, tak nak tengok, tak nak jadikan mereka ni contoh. Tu masalahnya. Sedangkan mereka dah penat-penat buat yang terbaik. Kita tetap nak ikut British, contohnya British, nak ikut orang-orang barat. Kita ambil sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Nabi sendiri jadi pemimpin. Itu contoh yang terbaik. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan dia, wajib kita taat pada pemimpin. Walaupun pemimpin itu jahat macam mana sekalipun, tapi kita wajib taat pada dia dan wajib ikut pada dia. Cuma kita benci apa? Kita benci pada perbuatan dan arahan dia sahaja. Jadi tuan-tuan, nanti kita sambung bagaimana anjuran kepada pemimpin untuk melantik orang yang berkelayakan. Kalau dia lantik, dia jadi pengerusi, pengerusi tu dia kena fikir macam mana nak lantik setiausaha. Siapa nak jadi bendahari, dia mesti kena orang yang berkelayakan. Yang bendahari ni mesti pandai admat, matematik tambahan. Dan Nabi bagi pesan, Nabi kata apa? Dilarang meminta-minta jawatan.
larangan meminta jawatan. Larangan minta jawatan. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari. Dia minta jawatan. Tapi Nabi kata, kau ni lemah, tak payah jadi ketua. Ada sahabat Nabi ni, kau ni lemah, tak boleh jadi ketua, jangan minta jawatan, kata Nabi. Nanti kita akan masuk tajuk tu insya-Allah pada pertemuan akan datang. Allah alam, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.